Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua muslim muslimat, kepada semua penonton-penonton yang saya hormati sekalian, yang saya amat sayangi. Di dalam Islam kita hendaklah sayang menyayangi ya sesama muslim, yang mana Rasulullah SAW, orang Islam ini, orang beriman ini, hubungannya sesama muslim adalah seperti badan kita ini. Apabila seorang muslim dia sakit, aduh sakitnya katanya kan, maka muslimin yang lain dia akan terasa sakitnya itu. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi tuan-tuan dan puan, hendaklah kita sama-sama membantu sesama Islam dan sesama muslim. Insyaallah. Sana. Kan apa yang kita kena buat ialah kita hendaklah membuang perasaan-perasaan, ataupun kita buang terus mana-mana yang tidak berguna kepada diri kita. Khususnya adab-adab, ataupun khususnya yang tidak adablah, yang tidak beradab, tidak ada nilai pun nilai negatif. Allah Akbar. Buangkanlah semua itu. Ya, kita ini seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah tuan-tuan dan puan sentiasa ada sifat dan juga sikap yang sentiasa positif, dan jauhi yang negatif. Jauhi akhlak yang tidak perbuatan yang sikap yang tidak baik ini. Insyaallah akbar ya. Dan kita sama-samalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita iman dan juga Islam ke dalam diri kita ini, dalam diri tuan-tuan dan puan, semua rakan-rakan, semua muslimin muslimat. Allah masih lagi memberikan kita hidayah Islam. Alhamdulillah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada menjadi orang-orang yang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mohon dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mohonlah dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan, kita merasakan Allah datang kepada kita, dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Insya-Allah Allah akan berada dalam diri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang indah ini saya akan berkongsi tentang hijrah. Al-hijrah. Hijrah, bukan al-hijrah. Sama lah tuan. Hijrah Rasulullah SAW, dan juga apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan juga apa ibrah yang kita dapat. Saya akan kongsikanlah. Apakah dia punya ibrah, dan apakah sebenarnya dikaitkan dengan apa yang terjadi kepada umat terdahulu, pada para rasul terdahulu, para nabi terdahulu. Apakah mereka ini berhijrah ataupun tidak? Bilakah sebenarnya hijrah ini berlaku? Bila dia bermula? Ini debatan daripada pembacaan saya dan juga kajian-kajian kita dalam bentuk ilmiah. Allah Akbar. Saya sekarang saya akan mengambil apa yang ditulis oleh Ustaz Dr. Muhammad Safwan Harun, pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam. Ini Universiti Melayah. Saya punya universiti lah, Akademi Pengajian Islam Universiti Melayah di Kuala Lumpur. Tahun 2002 saya habislah masuk di daripada Nilampuri Akademi Islam, Akademi Nilampuri, Cawang Kelantan. Kemudian saya ke Universiti Melayah Kuala Lumpur pada tahun 1999 itulah. Kemudian alhamdulillah menamatkan pengajian dan mendapat sarjana muda syariah, dan juga saya bahagian ekonomi lah. Banyaklah saya belajar ekonomi kan kami belajar syariah dan juga ekonomi. Beberapa orang syariah ini tuan-tuan puan belajar tentang hukum, usul kan. Kita belajar tentang itu, subhanallah. Tuan-tuan dan puan, tajuk pada hari yang saya akan kongsikan yaitu usaha dan tawakal. Peristiwa hijrah sebagai ibrah, macam mana kita hendak menangani COVID-19 ini.
Apakah itu hijrah? Bagaimana kita hendak menggunakan hijrah ini untuk menangani 19 ini, COVID-19 ini? Allah, ini kan penyakit yang satu bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman kita ini. Dan memang sudah Allah Rasulullah beritahu pun pada akhir zaman ini akan muncul segala penyakit kaum-kaum terdahulu. Allahu akbar walillahil hamd. AIDS sudah muncul. Kan? Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang sering diperkatakanlah apabila masuk tahun Muharram. Satu Muharram sahaja, satu Muharram daunting permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Sambung sendirilah. Kan satu lagu yang famous di Malaysia ini, apabila masuknya bulan Muharram. Bulan Muharram lah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ginilah nih buat rakaman tabir hijau. InsyaAllah di belakang ini akan jadi Gunung Kinabalu. Allahu Akbar. Lihatlah di sini nih. Di sini kan kita melihat gambar-gambar yang hebat. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita melihatlah di sini ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ya Allah. Selalulah selawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menguntungkan kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hijrah ini sebenarnya perkataan Arab hajarah nih maksudnya ialah pindah. Hajarta, Anda telah berhijrah, Anda telah berpindah. Hajarta. Ajhur apa? Hajarah. Ahjuru. Hajaran, berpindah. Intalaqa. Allahu Akbar. Berpindah. Macam saya kan. Contohnya saya berada di daerah Ranau. Saya nak ke KK. Nak berhijrah. Hijrah juga tuh. Jalan kaki lah. Jadi hijrah, tuan-tuan dan puan, sebenarnya hijrah ini khusus untuk Rasulullah SAW. Apa yang dibuat? Kan? Yang kita belajar di sekolah lah. Sekolah rendah tahun 5. Hijrah Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan, merupakan satu peristiwa sejarah. Hijrah Rasulullah SAW ini satu peristiwa sejarah. Sejarah yang mana, tuan-tuan dan puan, kita bukan berada bersama Rasulullah pun. 1400 tahun dulu. Kita bukan bersama Rasulullah. Siapa yang bersama Rasulullah masa hijrah Rasulullah berhijrah? Tidak ada. Tidak ada pun. Adakah ada sini? Kalau dia masih hidup lagi masa sekarang, dia tentulah malaikat ataupun syaitan ataupun iblis ataupun kalangan jin. Manusia tidak akan ada. Kan? Mungkin semut pun tidak ada. Allahu a'lam bishawab lah. Kan? Pokok-pokok mungkin ada. Pokok-pokok kan? Pokok-pokok ada. Gunung ada. Gunung batu-batan ada. Mereka terlibat dalam perkara hijrah Rasulullah SAW ini. Bulan masih ada. Bumi itu pun masih ada. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah masih ada. Allah pun ada. Malaikat. Saya sebut malaikat tadi kan. Kalau saya sebut malaikat nanti ada yang kecewa. Kan? Malaikat ada Ustaz. Memang pun malaikat ada. Malaikat kan. Kecuali malaikat yang dia malaikat ini tuan-tuan macam mana dia lahir. Kamu pernah dengar macam mana malaikat lahir? Macam mana jin lahir? Macam mana manusia lahir kita tahu kan? Allah bagi tahu manusia ini akan tahu macam mana dia lahir. Manusia juga akan tahu macam mana dia mati. Tahu, manusia semua tahu. Allahu Akbar. Sebab itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sebab kita mengkaji perkara itu. Tanpa kajian, manusia tidak akan tahu. Dan tanpa membaca, manusia tidak membaca pun tidak akan tahu. Tanpa dengar ceramah. Dengar ceramah daripada ustaz-ustaz, ahli yang pakar-pakar dalam perbuatan pun, kita tidak akan tahu kalau jangan tidak bagi tahu. Allahu Akbar. Dan kalau kita tidak belajar pun, kita tidak akan tahu pun. Itulah sebabnya kita kena belajar. Al-ilmu. Ilmu itu kita kena belajar. Tapi sebelum kita belajar tentang ilmu, tauhid itu amat penting. Tauhid kita sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebut yang tauhid dulu. Allah Tuhan, Muhammad Rasulullah. Otomatik semua yang nabi-nabi yang ataupun para rasul itu kita akan anggap dia sebagai rasul semua. Tidak akan ada Tuhan di kalangan manusia, tidak akan ada Tuhan di kalangan jin, tidak akan ada Tuhan di kalangan malaikat. Bab ini
Tidak akan ada Tuhan di kalangan batu-batan. Yang ada Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar aplikasi semua akhlak-akhlak yang mulia. Kita kena beriman kepada Allah. Kita kena ada Tuhan. Itu akhlak yang pertama, kena ada Tuhan dan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, mustahil kita akan berjaya. Dan itulah sebab kita kena ada keyakinan dan keyakinan yang paling hak ialah keyakinan Allah itu Tuhan kita dan kita sembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Subhanallah, kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang keduanya kena ada akhlak mulia. Kita kena tahu apa itu adab dalam Islamiyah. Berdasarkan kepada adab-adab yang ada. Adab tidur, adab makan, adab kepada orang tua, adab berada di rumah, adab berada di padang, adab berada baca Quran, adab di dalam masjid, adab di apa keadaan pun itu adab. Kena ada adab yang orang suka. Mulut kena bagus. Lidah ni kena bagus. Jangan keluar perkataan-perkataan yang tidak bagus. Hati kena jaga. Hati kita yang tuan-tuan dan puan. Ada satu kata Rasulullah SAW, dalam badan manusia ini satu daging. Satu daging, tuan-tuan dan puan. Kalau bagus daging itu, baguslah. Kalau jahat daging itu, jahatlah manusia. Itulah hati. Kan? Ya muqallibul qulub, thabis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai hati. Wahai Allah SWT yang membolak-balikkan hati ini. Tetapkanlah ya Allah qalbi ala dinik, kepada agama Allah SWT wa ala ta'atik, dan sentiasa taat kepada perintah Allah SWT. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tidak buat. Subhanallah. Tentang hijrah pula. Hijrah ini ilmu. Yang ketiganya ilmu. Ilmu hijrah. Kemudian bagaimana hendak berhijrah itu skill dia. Bagaimana kita menggunakan ilmu dan skill untuk berhijrah ini adalah merupakan kita lakukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah, buat baik kepada diri dan kepada orang lain. Kan, itu bukannya susah, senang saja sebenarnya, dan itu yang paling mudah. Untuk mendapat pahala bukannya susah, mendapat dosa itu susah. Itu kata Ustaz saya dulu lah. Susah nih bagi kawan. Pahala, untuk mendapatkan pahala ini mudah. Mendapat dosa ini susah sebenarnya. Kata Ustaz, kita pun betul kan nih. Tapi ada pula orang-orang lain begitu kan, dosa ini senang, pahala ini susah. Kita pun berpikir, mana yang betul kan? Mana yang betul tuan? Mana yang betul? Dapat pahala kan dapat dosa yang paling mudah. Nah, itu kerja rumah kita lah. Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan, kita tahu Rasulullah SAW telah berhijrah. Telah memulakan penghijrahan Rasulullah SAW dari yang body Rasulullah sendiri bergerak selepas Islam. Islam dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya Rasulullah, saya belajar sejarah. Siapa belajar sejarah sini? Saya belajar sejarah dunia. Sejarah Islam kita belajar, kita kena kuasai. Sejarah Islam, dalam sejarah Islam, tuan-tuan dan puan, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab, tuan-tuan dan puan, bangsa Arab ini bangsa Arab lah. Arab lah. Arab yang di Mekah, tuan. Bangsa Arab ini, tuan-tuan dan puan, yang wujudnya bangsa Arab ini yang berada di Mekah itu sebenarnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail kan di situ, dan istrinya berada di situ kan. Dan umpan adanya Nabi Ibrahim, adanya anak dia, adanya ulama-ulama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu la ilaha illallah, bukan Muhammad Rasulullah, tapi Ibrahim Rasulullah. Kan? Kemudian lepas itu ada Nabi Nabi Ismail kan, Ismail Rasulullah. Macam itulah cerita dia di situ. Maknanya ada rasul. Setiap kaum ini akan ada para rasul. Kemudian perbezaan di antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad SAW itu jauh. Kemudian yang berada Nabi, tuan-tuan, Nabi dan Rasul berada di Palestin. Yang kemudian Nabi Isa alaihissalam kan dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam tanpa ada ayah. Dan diceritakan dalam Quran dengan jelas bagaimana keadaan di Palestin pada masa itu. Dan pada masa itu tentunya negara Mekah pada masa itu pun menjadi negara Arab yang hebat. Sebab di situ ada sudah pusat agama. Kan, ada pusat agama di situ. Bila ada pusat agama, orang akan datang. Apatah lagi di situ ada air.
wadi. Kan ada air Zam-Zam di situ kan. Kan bekas tapak kaki Nabi Ismail alaihi salam, semua ini sirah semua ni kan berada di situ. Lama kelamaan selepas Nabi Ismail alaihi salam bertahun-tahun kemudian wafat, kemudian ada pula para ulama hebat-hebat seperti Lata, Uzza, kan, ulama-ulama yang lahir, mereka menyembah Allah. Lama kelamaan tuan-tuan dan puan, syaitan datang. Bukan syaitan datang. Tapi syaitan memang ada sentiasa. Dia akan mengganggu kita manusia ini. Dia mau manusia ini hancur. Iblis. Maka dia menyesatkan. Maka adalah syaitan bisikan kepada ketua yang di situlah. Sebenarnya jurang ini dulu ni bukan setakat boleh mengubat. Jurang boleh bagi agama. Maka marilah kita buat patung. Marilah kita buat patung, kata orang di situ. Sebab Lata, Uzza ni ulama-ulama hebat kan. Jurang buatlah patung. Baiklah jurang dia buat patung Nabi Ismail ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Jurang buatlah patung. Lepas itu lama-kelamaan lahir cucu cicit mereka melupakan ibadah solat macam yang orang Islam masuk sekarang. Lupakan itu solat. Tapi setan pemasuklah dia punya suntik. Mula-mula jurang tengok, oh inilah kita punya ulama dulu. Meninggal yang cakap itu. Kemudian tukar anak dia. Lama-lama, oh kita sembah dia ni. Setan kan, setan datang. Setan masuk, dia bisik. Sembah itu, jadi sembah. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ada 360 buah patung. Ditanam di situ. Mengelilingi Ka'bah. Subhanallah. Apa yang diorang sembah? Patung tu. Ka'bah itu buat apa? Di situ. Dia sebenarnya lambang. Kalau kita sekarang, orang Islam tidak menyembah Ka'bah. Orang Islam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baru hendak mukaddimah hijrah ini. Bagaimana hijrah ini berlaku? Kemudian bagaimana sirah? Bagaimana hilangnya ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu hilang, entah. Diorang tidak kenal siapa itu Tuhan, siapa Allah. Sampainya berlaku tuan-tuan, kalau kita lihat pada zaman sebelum Rasulullah SAW 40 tahun menjadi Nabi, an-nubuwah ini, sebagai mendapat anugerah sebagai nubuwah, Nabi. Ada untuk mau jadi berlaku perkara-perkara yang menjijikkan. Menjijikkanlah kalau dari sudut nilai dan moral lah. Moral, kita lihat pada moral lah, moral. Akhlak, dari sudut moral. Orang-orang Arab, tuan-tuan dan puan, satu, mereka mengamalkan, mereka menyembah batu. Sembah patung lah. Ada yang buat patung, ada yang buat gandum. Lepas tu gandum itu dibuat sebagai lambang untuk mau disembah. Dan ada yang menjual. Macam juga berlaku pada zaman Ibrahim AS, bapa dia menjual patung. Yang pada masa zaman Ibrahim ini, tuan-tuan, masa itu orang-orang yang pada zaman Ibrahim ini, dia punya raja ini, raja yang menguasai dunia ini kan, Sumeria, kan, kerajaan Sumeria, Mesopotamia lah. Raja dia lah Namrud kan, kita kenal Namrud kan. Nabi Ibrahim lah yang berada di situ. Nabi Ibrahim lah yang memotong kepala patung tu, sebab semua masyarakat menyembah patung besar. Namrud punya kerja. Tapi Namrud mati dengan kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit denggi ataupun malaria lah. Sebab dia kena nyamuk kan. Nyamuk masuk di telinga dia, kemudian masuk di telinga kah ataupun kena racun nyamuk tu. Racun tu nyamuk denggi lah, kan bahaya berdenggi ni. Denggi ni kalau tidak, sekarang ada ubat. Tapi kalau dia tidak diubah segera, boleh mati ya lah. Denggi ni. Namrud mati dengan denggi. Yang mana Namrud ini mengaku dia sebagai Tuhan. Allah, kalau kisah tentang Namrud ini, tuan-tuan, itu sejarah kan Nabi Ibrahim. Begitu juga yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, yang mana masyarakat Arab ini, tuan-tuan, menyembah batu. Yang mana batu ini dulu sebanyak dipanggil sebagai paling besar itu Lata, Uzza, Manat kan. Allahu Akbar. Itu pula yang dibawa. Sebab dinampak. Benda tu dinampak. Jadi yang dinampak itu dia bawa. Itu yang bahaya itu, sebab Rasulullah SAW bagi tahu bila Rasulullah SAW kalau
bila saya sudah wafat, jangan buat gambar saya ini. Dan jangan juga tinggikan seminyak kubur. Sebab saya takut nanti nanti kamu akan jadikan kubur saya ini nanti macam orang-orang Nasrani membina patung Nabi Isa alaihissalam kemudian disembah. Rasulullah cakap itu 600 tahun. 600 tahun. 600 tahun selepas kewafatan ataupun Nabi Isa diangkat ke langit. Bayangkan je lah. Allahu Akbar. Kan sirah perkataan. 20 minit itu dah. Mukaddimah untuk hijrah pun belum ada. Tapi semua yang saya ceritakan itu adalah tentang hijrah. Ya? Oke, hijrah. Hijrah dan ibrah kan. Jadi hijrah ini sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya lagi bermulanya perkembangan Islam di luar Mekah. Yang mana di luar Mekah, di dalam Mekah pada masa itu umat Islam dikongkong, ditindas dan sebagainya. Umat Islam di kalangan orang-orang yang ramai yang masuk di dalam Islam pada masa itulah yang miskin-miskin. Yang miskin kayak yang hamba abdi macam Bilal bin Rabah, ramaian. Berapa ramai yang dibunuh oleh orang-orang Arab. Orang Arab bunuh Arab. Orang Arab bunuh hamba. Dalam Islam tidak boleh kan? Kenapa tuan-tuan berlakunya pembunuhan ini tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan, orang Arab tuan-tuan dan puan kalau diselusuri tentang peperangan di kalangan Arab ini, orang Arab ini dia punya asabiah terlampau tinggi. Asabiah, aku orang Arab, aku ni Bani apa? Bani Hashim, aku keturunan Bani Hashim, kau Bani apa? Bani Kaniqa, Bani apa? Apabila berlaku tuan-tuan dan puan, pertembungan di antara dua ni, ataupun di antara pokok ini, dia pokok lain pun akan pergi minta tolong, pokok lain ni, untuk memerangi tuan-tuan dan puan. Jadi, diorang merasakan bahawa pembunuhan itu biasa saja. Astagfirullahaladzim. Nyawa itu macam biasa saja tuan. Itu sebelum Islam datang. Sebelum Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian perjudian, perzinaan. Perzinahan tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam sejarah di Mekah pada masa sebelum kedatangan Islam ini, memang perempuan dipandang hina, pandang rendah, tanpa pandang rendah dia. Dipandang rendah. Maksudnya tuan-tuan dan puan, dia bukan setakat perempuan ini sebagai lelaki, ada seorang lelaki kan, dia akan jadikan perempuan ini sebagai melampias nafsu, begitulah. Nafsu kan. Di kalangan hamba, kemudian di kalangan ada yang macam-macam lah. Kalau kita tengok sejarah, Allahu Akbar. Betul dalam pernikahan Islam ini. Tentu adab dalam pernikahan Islam ini. Adab untuk berguru dalam pernikahan Islam ini, tuan-tuan dan puan, kita akan ceritakan yang sampai yang ke dalam, supaya dalam sangat, supaya orang akan tahu. Kan, subhanallah. Itulah sebab dalam adab berguru, murid dia tidak tahu. Murid tidak tahu sebab dia lahir dari 1, jadi 2, jadi 3, jadi 5, lepas tu umur dia berapa, 10 tahun, 20 tahun, 10, 11, 12, 13, dia pun peringkat. Jadi diorang akan dapat benda-benda ni. Dalam Islam kita kena bagus, bagi tahu semua. Kan? Allahu Akbar, ni tiba-tiba pula ada pula kisah-kisah yang murid ni tak puas hati dengan guru lah. Padahal dalam adab untuk berguru ini, murid dia tidak tahu. Jadi banyak soalan-soalan akan daripada murid. Kalau murid kita adalah 100, 200 orang, setiap murid itu mungkin ada 10, 20, 30 soalan. Guru ini dia akan menyimpan soalan-soalan itu dan dia akan jawab. Itulah adab dalam menuntut ilmu. Dan kadang-kadang ada murid yang tidak paham, ada yang paham lebih, ada yang terlebih paham. Allah Akbar, ada yang tidur. Tuan-tuan dan puan, ada murid yang tidur. Masa di kelas, masa saya jadi murid dulu pun tidur. Kan? Kita tidak minat dengan sejarah. Cara belajar sejarah pun, ya Allah, mengantuk lah kita. Dahlah kita tinggal di asrama. Kan? Pukul 4 pagi sudah bangun subuh. Subhanallah. Pukul 9, 10 tu tidur lah. Banyak tidur. Apalagi kalau tiada aktiviti, penat kan. Kita mengawal. Kita bukannya bangun pukul 6 pagi. Allahu Akbar. Kita bangun pukul 4. Cari air, solat subuh, berjemaah, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Subhanallah. Itulah nikmatnya teman-teman. Bila sudah besar, keluar daripada sekolah yang agama ini kan, nikmatnya teman-teman. Bila sudah kahwin, kita mau anak kita jadi begitu. Tapi tengok anak kita pun, Allahu Akbar. Mana dia bangun tu pukul 4, pukul 5. Kesejukan di ranau, bunyi sejuk.
Jadi Rasulullah seteruskan lagi tuan-tuan. Islam itu, apabila Islam saja bermulanya hijrah itu, bermulanya perkembangan Islam. Sebenarnya sebelum itu orang-orang Madinah ini sudah pun datang ke Mekah membuat beberapa perjanjian dengan Rasulullah SAW, yang mana kau datanglah sebabkan Islam ini di Mekah ini ditindas oleh bangsa sendiri. Bayangkanlah Bani Hashim pernah di pulau, tahu gak pulau? Disebabkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam sahaja. Di pulau mananya jurang tidak boleh bercakap, tidak boleh membantu, tidak boleh bagi bantuan kepada yang ini, Bani ini. Bayangkan, ya, nasib baiklah kan, perjanjian itu digantung di Ka'bah. Nasib baiklah semut pergi makan, habislah. Kena makan sudah semut lah. Okey, tuan-tuan dan puan, semut dia makan perjanjian itu, alhamdulillah. Kan, jadi terputuslah selama 3 tahun tanpa apa-apa makanan. 3 tahun tuan-tuan dan puan. Covid baru 2 tahun. Masuk 2 tahun kan? Rasulullah SAW dan juga orang-orang Bani Hashim ini, keluarga Bani Hashim ini di pulau, tuan-tuan dan puan, Allah 3 tahun. Kan? Nabi Nuh berada dalam gelombang yang besar, ombak yang besar di atas kapal yang berapa tingkat? 7 tingkat gitu. Dengan kurang 100 orang berada di dalam dia. Lagilah sakit. Berapa tahun, berapa hari, berapa bulan. Kena terkurung di situ. Kita berada di rumah, alhamdulillah kita boleh berjalan. Jalan-jalan juga kan sekarang. Covid semakin naik kan. Allahu Akbar. Lantaran itu tuan-tuan dengan perkembangan jangan hijrah ini Islam boleh berkembang. Bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, tuan-tuan, tapi bukan mudah untuk berhijrah ini. Lantaran itu peristiwa ini sewajarnya tuan-tuan sentiasa kita ingati bila masuk bulan hijrah, kita ingatlah benda ini, kerana lakaran sirah nabawiyah dalam hijrah ini amat hebat tuan-tuan. Malah dia merupakan, kita kena imani dia, ataupun kita kena yakin bahawa itu adalah hijrah ini adalah arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana itu tuan-tuan, hijrah ini berkisar dengan perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah untuk menunaikan perintah Allah. Allah yang suruh, tuan-tuan. Semua para nabi berhijrah itu Allah yang suruh. Saya beritahu tuan-tuan. Peristiwa pertama penghijraan yang berlaku di kalangan manusia inilah daripada di kalangan nabi oleh Nabi Adam alaihissalam sendiri. Allah telah beritahu kepada para malaikat sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Yaitu dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu. Allahu Akbar. Yang mana kata Allah SWT, ini ja'ilun, aku hendak menciptakan khalifah. Inna ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan di dunia ini khalifah. Khalifah itu siapa? Maka para malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, perlukah kita melantik khalifah di muka bumi ini? Nanti jurang ini bertumpah darah. Dan menumpahkan darah, kata malaikat. Sesungguhnya, kata Allah SWT, aku lebih tahu daripada kamu. Jadi malaikat pun, ya Allah, okey. Kita okey saja. Malaikat pun okey. Sebab kenapa tuan-tuan dan puan? Para jin diciptakan lebih awal daripada manusia. Kan? Pembentukan alam ini, bumi ini berdasarkan daripada peristiwa Big Bang kan. Ada orang-orang Jepun, pengaji sains lah. Kan? Islam, Al-Quran sudah jawab sebenarnya. Bagaimana penciptaan bumi ini? Bagaimana Allah cipta? Pasal Allah bercerita dalam Al-Quran. Tahulah orang-orang Eroppa, orang-orang yang tidak belajar Al-Quran, mana dia tahu kan? Kita pun apabila Islam ini berkembang, itulah kelebihannya hijrah ini. Bila Islam berkembang saja, alhamdulillah. Alhamdulillah, Islam berkembang, Al-Quran itu dia sekarang ini lagi mudahlah diakses. Akses kan? Subhanallah, Allahu Akbar, walillahilham. Al-Quran itu perempuan untuk kita di bumi ini. Janganlah tidak guna. Jangan kasih tapuk-tapuk lain Al-Quran. Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka tuan-tuan perempuan Nabi Adam alaihissalam, saya sama lagi macam mana berlakunya adalah diceritakan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peristiwa bagaimana tuan-tuan perempuan malaikat berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perlukah yang menumpahkan darah ini? Sebab sebelum ini para jin ini tuan-tuan perempuan telah mendiami dunia ini.
mereka ini ada makhluk lah, makhluk-makhluk yang bukan macam manusia kan, tapi Allah turunkan ke muka bumi ini dan mereka ini berbuak-buak dan saling membunuh. Itu yang malaikat nampak daripada langit. Alah, jurang ini kan saling membunuh, menumpahkan darah, dia bilang menumpahkan darah. Maknanya membunuh lah tu kan. Ini belum lagi manusia cipta ni. Allah bagi tahu. Jadi aku nak cipta lah khalifah yang boleh mentadbir bumi ini. Maka Allah pun suruh malaikat ke Jibril. Malaikat apa? Malaikat Jibril ke Israel. Tapi satu belum ada nama lagi lah Israel ni. Malaikat Jibril. Jibril, kau pergi lu ambil tanah di tanah di bumi itu. Aku nak buat membentukkan jadi makhluk lah ni. Maka sampai di tanah, ini dikisahkan sampai di bumi ini, tanah pun beritahu, bumi pun beritahu. Untuk apa? Untuk apa kau ambil aku, malaikat? Bumi lah kan. Dia masih kena tanya, Assalamualaikum bumi. Ya, kenapa? Ya Allah, aku nak ambil tanah lah ni. Kan? Okey. Tak boleh. Tak boleh kata bumi. Mana boleh ambil suka-suka kan? Sebab dia tuan dia. Bumi ini tuan dia. Kemudian bumi ambil malaikat balik jumpa Allah. Ya Allah. Bumi marah pula ni. Ya Allah, macam mana ni? Kemudian Allah pun suruh satu malaikat turun ke bawah. Lepas tu dia beritahu, bumi, aku nak ambil tanah ni. Mana boleh, dia beritahu. Dia ulang yang perbolaan yang tadi itulah dengan malaikat Jibril kan. Kemudian malaikatnya beritahu, ini arahan Allah SWT. Oh, arahan Allah. Okey, ambillah. Dia ambillah. Kepala ni di bahagian mana, badan tangan di bahagian mana, kemaluan bahagian mana kan. Ambil. Lepas tu jumpa Allah SWT. Okey, dapat. Macam mana aku boleh dapat tu? Malaikat Jibril dia dapat. Macam itulah cerita dia kan. Terus malaikat beritahu, aku beritahu ini arahan Allah. Maka bumi pun okey je. Malaikat. Jadi malaikat pun ambil. Kemudian dibentuklah. Okey, sekarang malaikat, aku lantiklah kau ni jadi malaikat pencabut nyawa. Siapa? Israel kan. Allahu Akbar. Itulah kisah. Namanya malaikat Israel. Jadi yang mengambil nyawa manusia ini adalah malaikat Israel. Allah, kita tahu kan? Kita tahu bahawa hidup dan mati itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, maka kita melihat kepada Nabi Adam tadi. Maka Nabi Adam pun Allah panggil semua makhluk, jin, manusia, syaitan, iblis, kemudian haiwan-haiwan, malaikat masuk. Kemudian disuruh untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Aba wastakbara ialah iblis dan syaitan. Dan kemudian itulah, maka bermula dari situlah permusuhan di antara manusia dan iblis dan syaitan kepada manusia adalah berlaku. Iblis dia tidak akan pernah lupa dia punya janji. Dia akan menyesatkan Adam supaya sama-sama masuk. Yang tersesat itu masuk dalam neraka Allah SWT. Tapi kata iblis, aku susah, nanti malah susah pula saya mau kasih sesat. Ini orang ikhlas. Orang ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Macam mana ada hadirkan ikhlas kepada Allah SWT? Hadirkan Allah dalam diri kita. Subhanallah, tasawuf kan. Belajar tasawuf lah. Pertama kita belajar tauhid, akidah. Lepas itu kita akan belajar syariah kan. Kemudian tasawuf. Tasawuf itu penting. Allahu Akbar walillahilham ya. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, tentang hijrah lagi ni pula, bagaimana Rasulullah SAW berhijrah. Tentang Nabi Adam tadi tu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian Nabi Adam AS, tuan-tuan dan puan, dan isterinya tinggal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Nabi Adam, wahai Adam dan juga isterimu, tinggallah di syurga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanlah apa yang kamu mau, buatlah apa yang kamu mau. Yang penting jangan dekat, la taqrabu hadhihi syajarah. Nanti kamu akan menjadi, janganlah kamu menghampiri pohon ini, hadhihi syajarah. Fatakun minaz zalimin. Karena nanti kamu akan jadi orang yang zalim. Zalim maknanya tuan-tuan ialah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya kau akan jadi orang zalim nih. Tapi syaitan dan ular bekerja sama. Syaitan memperdayai Nabi Adam dan isterinya supaya makan buah larangan tadi. Kemudian diturunkan ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah arahkan. Turun kamu semua di bumi.
yang terlibat dalam proses itu. Bidadari tidak terlibat, maka dia tinggal di surga lah. Kalau bidadari terlibat tentang perempuan, apa jadi? Tiba-tiba bidadari pula terlibat dalam proses untuk mau kasih apa mau cakapnya? Setan dia jumpa dengan bidadari, tolong dulu saya. Kenapa? Kasih kasih goda-goda dulu Nabi Adam tuh. Mana tahu dia terberdaya sama kawan, benar dia makan tubuh larangan. Dia bilang kan. Tapi tidak. Setan dia minta bantu dengan ular. Tuan-tuan perempuan, apabila iblis aba wastakbara ini, dia enggan untuk kemudian dia membanggakan diri. Dan selepas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa engkau ini iblis terkutuk, maka semua mahkota yang dibuat, yang Allah bagi anugerah kecantikan kepada iblis, jadilah dia makhluk yang terkutuk dan paling hina di makhluk yang Allah ciptakan. Jatuhlah dia punya mahkota kan yang paling buruk lah. Siapa menampakkan tuh? Lebih teruk daripada itu sebenarnya. Malaikat perempuan, apabila malaikat Jibril dia nampak perkara itu berlaku, punyalah bergegar. Siapa tidak tahu dia sampai menangis. Kalau diceritakan lah. Jibril menangis perempuan. Takut kan. Ya Allah, yang mana syaitan, iblis pada masa itu yang berada di tingkat lebih tinggi daripada malaikat, tiba-tiba Allah kasihlah kena jatuh di tahap yang paling rendah. Serendah. Apa makhluk paling rendah? Paling rendah dari martabat. Di bawah itu lagi. Allah jadikan. Punya malaikat Jibril menangis. Ya Allah. Engkau ni kan iblis. Kata malaikat lah, lebih kurang begitulah kan. Engkau ni sudah mencapai satu martabat yang tinggi. Kenapa engkau melawan Allah Subhanahu wa taala? Tuhan engkau tu. Tuan-tuan perempuan, iblis tidak pernah. Iblis hanya melawan Allah. Dia lawan Allah Subhanahu wa taala. Bab itu iblis. Dia lawan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan perempuan. Allahu akbar walillahilham. Takutnya malaikat Jibril dan semua malaikat takutlah. Dihinakan sehina-hinanya selepas itu. Ini malaikat iblis ini. Maka iblis diturunkan ke bumi. Dia minta lagi, kasih panjang siang umur. Ya Allah, kasih panjang siang umur. Allah kasih makbul. Sampai hari kiamat. Oke. Saya berjanji, makhluk manusia adalah musuh saya. Maka permusuhan pada masa itu berlaku pada masa itu. Itulah permusuhan di kalangan manusia dan iblis. Yang mencipta permusuhan yang pertama adalah di kalangan jin lah. Itulah sebab Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu kan. Malaikat pun sudah bagi tahu, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Tapi yang sebenarnya menumpahkan darah itu, kalau para ulama tafsir mengatakan bahwa itu di kalangan jin itu yang sebenarnya di bumi itu yang berperang. Jadi yang jin ini kan, setan ini kan, iblis ini kan di kalangan jin. Kalangan jin yang cipta aku. Dia bagi tahu, aku ini diciptakan dari api. Khalaqtahu min turab. Ya Allah, engkau telah menciptakan manusia ini pada turab ataupun yang tanah hitam. Jadi dia kasih rendah-rendah lah manusia ini. Dia istakbara kan. Aku diciptakan daripada minar. Khalaqtu min nar. Aku telah diciptakan daripada nar, kata iblis. Dia mempertahankanlah. Rasulullah beritahu, engkau ini tidak mau ikut arahan saya. Kau jadi makhluk terkutuk. Allah turunkan ke bumi. Ketawa-ketawa lah, bersiul-siul lah. Iblis tu turun ke bumi. Allahu Akbar. Kemudian selepas itu setan masih lagi kan. Setan masih di langit. Dia sama dengan itu. Dia bekerja sama dengan ular. Ular pun cantik masa itu. Dia boleh terbang, cantik kan. Tapi bila dia mau membantu syaitan, Allah turunkan ular ini ke bumi dan sekarang dia berlidah, cabang dua. Lidah ular nih. Allah alam, itulah yang Allah ciptakanlah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka tuan-tuan, maka bermula dari situlah hijrah sebenarnya berlaku para nabi. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya suruh, oke, Nabi turunlah kamu dengan nada yang Allah turunlah kamu ke bumi semua. Di bumi aku telah lengkapkan segala-galanya untuk kamu, wahai manusia. Wahai manusia, engkaulah khalifah di sana. Hebat kan? Itu namanya hijrah.
Maka Nabi Adam membawa yang pertamanya apa? Akidah. Kemudian Nabi Adam membawa ke bumi ini adalah akhlak yang mulia. Kan orang ahli surga ni, akhlak dia mulia semua. Nabi Adam tidak ada akhlak yang, dia cuma tersilap makan saja sebab godaan kan. Sampai di muka bumi Allah SWT mereka berhijrah 2 orang. Suami istri. Tapi Allah pisahkan mereka ini dalam masa 40 hari kan, atau 40 tahun lebih kurang. Lama tuh. Jadi apa yang Nabi Adam buat? Diletakkan dia di sini, apabila Allah jeramakan saja, badan, baju dia ini telah dilucutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lucut. Hijrah pertama kan. Maka semua kecantikan, baju emas, Allah lucutkan. Maka daun-daun yang berada di surga itu menjadi penutup aurat kedua suami istri ini. Kan, jadi daun itu pun mestilah Allah biarkan saja turun ke bumi. Sebab di bumi ini banyak pokok juga kan. Di surga itu dia punya daunnya yang rendang lah. Buah pun besar itu yang terliur sangat makan bola larangan tuh. Subhanallah, Allah Akbar, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jangan kita apa pula merasa, ya Allah, Nabi Adam itu kan kalau dia tidak makan itu dulu di surga lah kok. Itu saya dulu berpikir begitu. Kan, tapi tahukah kita teman-teman, itu adalah sebenarnya satu proses ujian. Maka proses itu adalah ujian kepada manusia. Bila berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah sudah bagikan semua. Allah ceritakan tentang bumi ini asalnya dulu kan. Bila berlaku Big Bang, Allah bentukkan, ada magnet, dia bertarik-tarikan. Tahu kan magnet? Ada sumber kuasa. Kan? Kuasa, kemudian dia bertarik-tarik, kemudian Allah bagikan oksigen, bagi air. Subhanallah, Allah Akbar, Alhamdulillah. Bagi air, bagi tumbuh-tumbuhan. Allah bagi Ka'bah. Kan Nabi Adam AS dia membina pertama adalah Ka'bah. Kemudian letak Hajar Aswad. Hajar Aswad di situ kan. Hajar Aswad itu teman-teman, dia adalah batu daripada langit, angkasa. Di situ diciumlah, kita kucuplah kan, orang-orang Islam kucup. Dia sebenarnya putih. Sebenarnya Hajar Aswad ini putih, lebih putih daripada susu. Susu nampak putih kan, lebih putih daripada itu. Dan sekarang ini apabila dilihat, memang dia adalah batu angkasa. Dan kiamat, mau dekat kiamat nanti, batu ini akan hilang. Batu Hajar Aswad ini. Hajar Aswad nama dia. Dia panggil Hajar Aswad padahal dia putih. Dan dia akan hilang. Dia akan hilang, dibuang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Maka berlakulah hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Maka hijrah pun berlakulah pada masa itu. Nabi Adam AS bersama istrinya membawa apa? Akhlak, tauhid kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT, juga membawa kalimah Muhammad Rasulullah itu. Dan kemudian segala ilmu dibawa oleh Nabi Adam AS. Teori-teori Darwin mengatakan bahawa manusia berasal daripada monyet itu sebenarnya ada salah. Al-Quran telah menyangkal dan kita pun sudah menyangkal pun. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hijrah juga telah membawa bersamanya adalah kemahiran peternakan, ilmu peternakan, ilmu seperti dalam kisah Qabil dan Habil, kambing dan juga gandum, peternakan sudah maju pada masa itu. Mereka ini jutawan, tapi berapa orang sih yang manusia pada masa itu kan? Sebab orang ini adalah orang yang menanam. Itu ilmu-ilmu kepakaran yang ada. Dan juga tentang ibadah. Macam mana hendak beribadah, macam mana kita hendak buat baik kepada orang, macam mana hendak buat baik kepada diri sendiri. Pun diajar oleh Nabi Adam AS. Tapi datang siapa ni? Syaitan. Dan juga iblis menggoda manusia, maka berlakulah pertumpahan darah yang pertama di kalangan manusia. Kan dia ada macam abang dia bunuh adik kan. Itulah kisah pembunuhan. Ini penghijrahan yang pertama, dan semua para nabi tuan-tuan dan puan berhijrah. Kalau kita lihat kepada kisah apabila anak dibunuh tu kan, Nabi Adam sebenarnya telah berpusing ke dunia ini. Umur Nabi Adam kan 1000 lebih tahun. Dia pusing ke dunia ini untuk berpusing-pusing untuk melawat apa yang berlaku di bumi ini. Dia jumpa gunung ganang,
Dan Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bumi ini tuan-tuan dan puan karena ada air. Kan dunia ini dulu kan dia bergegar. Bila dia bergegar tuan-tuan dan puan, Allah bagi dia gunung. Gunung, tahu ke gunung? Gunung kan supaya dia pacak. Dan kandungan dalam gunung itu mestilah ada kandungan dia. Dan kita lihat bahwa ada besi ada emas, kan, tembaga dan sebagainya. Itulah kawasan-kawasan gunung ni ada yang kukuh. Subhanallah, Allah Akbar walillahil hamd, ya. Tentang hijrah tadi. Dan apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW pada hijrah ini mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Mana yang Ansar tuan-tuan perempuan adalah orang penduduk asal di Madinah, di Yathrib sanalah. Subhanallah. Kemudian hijrah ini apa lagi yang kita kena buat? Apa yang sebenarnya dibuat? Kemudian kita melihat juga, adakah Rasulullah Rasul ataupun Nabi yang pertama berhijrah? Tidak. Para Rasul semuanya berhijrah. Para Nabi semuanya berhijrah. Dan kita lihat kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam, tuan-tuan perempuan, dia berhijrah. Pusing satu dunia. Dan dialah orang pertama yang menulis dalam karangan buku. Allahu Akbar. Kan Nabi Idris alaihissalam, dia pun berhijrah. Yang mana Nabi Idris alaihissalam, tuan-tuan perempuan, dia bersahabat dengan malaikat maut Israel ni, sampai dia amat kagum dengan ibadah dan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Idris ini oleh malaikat Israel ini, sampai dia bersahabat, sampai Nabi Idris boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sajalah hebatnya para nabi, para rasul. Dan hijrah lepas itu kita lihat kepada nabi-nabi seterusnya. Idris, Nabi Hud, Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh pun kan, Nabi Saleh. Subhanallah. Kemudian nabi-nabi semua, Nabi Ibrahim berhijrah kan daripada Iran ataupun Irak sekarang itu. Nabi Ibrahim dan perempuan berada di situ. Mesopotamia kan, di situ kan ada sungai Euphrates kata nama dia. Belajar geografi dulu. Lembangan Euphrates. Ataupun di Mesir itu sendiri pun ada sungai Nil tu. Lembangan sungai Nil itu, buah-buahan dia besar-besar, subur-subur, kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, makanya Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin, berhijrah ke Mekah, kan? Dengan ada yang cakap bahawa Nabi Ibrahim ini dia punya kendaraan adalah burak, tuan-tuan, burak, tahu burak? Burak ini hewan syurga yang boleh terbang. Tapi memang betul pun kalau diceritakan kalau kita lihat dalam buku Bible pun ada disebut tentang itu. Kalau kamu biasa membacalah, disebut itu. Dalam Bible itu terkandung tiga perkara. Satu, kata Nabi Isa alaihissalam, satu kata-kata yang berkaitan dengan apa yang huraian daripada kata-kata Nabi Isa ini, dan juga kemudian kata-kata ulama dia. Kan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala yang Bible sekarang ini dia sebenarnya ditulis oleh hawa nafsu, kan, dibilang Allah itu ulama Al-Quran, tuan-tuan. Tapi kalau kita baca sebagai ilmiah, bahasa pun ilmiah, bisa rujukan. Dan apakah kaitannya dengan Al-Quran? Kita lihat di situ. Kan, kita lihat dengan Al-Quran ada kaitankah dengan tiada. Kalau yang tidak kaitan itu memang tiada lah, kan. Tapi kalau kita kaji yang ada kaitan dengan kata-kata Nabi Isa alaihissalam, Allahu Akbar. Nabi Isa, tuan-tuan, kitab Injil itu Allah masukkan dalam dada Nabi Isa, kan. Kemudian Nabi Isa akan cakap. Kalau Al-Quran ni Jibril, dia akan jumpa Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan suruh baca dan Rasulullah akan suruh tulis. Subhanallah, itu Al-Quran, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hebat.